Okey. Dah boleh mula ke? Dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baizura, terima kasih. Sana helwa. Apa khabar semua? Saya nak dengar suara lah. Saya ni kalau online tak dengar suara ni rasa bercakap dengan dinding je. Sehat. Alhamdulillah, sehat, makin Baik. kembang. Kau memang nampak makin tembam nak? Kenapa Kak Long kejap keluar kejap masuk tu? Ada yang sebelah ni ah. Okey. Baik. Background cantik. Itulah sebab aku pakai virtual background. Okey, terima kasih B. Okey. Baik, pertamanya ini bukan tazkirah tau. Sebab aku bila sebut tazkirah ni untuk ustaz-ustazah je, tak berani tazkirah ni. Okey, apa yang insya-Allah just sharing lah, just sharing kepada semua, okey. Dan insya-Allah kita mengharapkan platform untuk kita dua minggu sekali ni insya-Allah, sebab sekarang ni dalam keadaan pandemik ni, kalau dulu kita boleh dapatkan maklumat, ilmu banyak untuk kita keluar dan sebagainya, tapi kalau sekarang ni memang agak susah dan sukar, okey. Dan kita mengharapkan masa-masa yang ada ni, okey, insya-Allah untuk kita berkongsi, dan insya-Allah malam ni Ayah Long nak berkongsi sedikitlah dengan anak-anak. Baik, dia tajuk dia ni adalah hambatan diri. Okey, hambatan diri. Nampak macam gah tapi tak ada apa-apa pun sebenarnya, okey. Okey, baik. Rahmah Rafi, lama kita tak jumpa kan? Bertahun-tahun lah kita tak jumpa. Okey, Dayat masih ada dalam ni ke? Tak ada lah tu. Okey. Baik. InsyaAllah anak-anak semua, sebelum kita mula, Ayah Long nak baca satu surah, surah Al-Insyirah. Okay. Semua kita tahu surah Al-Insyirah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, sebelum Ayah Long nak kupas, nak cerita tentang hambatan diri ini, Ayah Long suka untuk kita lihat dahulu apa yang Allah kata di dalam surah Al-Insyirah ni. Sebenarnya ada lima benda yang saya dapat, yang Ayah Long dapat sebenarnya dalam surah Al-Insyirah ni daripada Allah. Apa yang Allah kata ialah dalam surah ini ialah Allah meringankan dan melapangkan apa sahaja yang wujud dalam diri kita. Kalau kita ada apa-apa masalah, kemaslahatan dan sebagainya, Allah akan meringankan dan melapangkan. Ini yang pertama. Yang kedua ialah dia akan memudahkan kita untuk mencari jalan-jalan yang kita rasa buntu, jalan-jalan yang kita rasa kita tak jumpa. Insya-Allah Allah akan mudahkan. Dan kemudian setiap apa sahaja kesulitan yang ada dalam hidup kita, tak kisahlah kesulitan apa, kita ada masalah keuangan ke, kita ada masalah kesihatan ke, kita ada masalah apa sahaja, memang ada jalan. Dia tidak jadi benda tu sebagai benda yang stuck. Dia tidak jadi benda yang pegun, tapi dia ada jalan penyelesaian dia. Yang keempat ialah Allah kata buat sungguh-sungguh, bukan buat sekadar sedikit-sedikit, bukan buat hanya separuh jalan, bukan buat hanya sehari, bukan buat hanya 2 hari, tapi konsisten. Dan konsisten inilah yang paling penting. Orang bila dia ada masalah, bila dia ada hal dalam diri dia, dia buat kadang-kadang sikit saja, dia tidak boleh konsisten. Konsisten ini adalah kunci untuk kita terus cari jalan penyelesaian. Okay? Ingat, konsisten. Dan akhir sekali ialah Allah suka untuk kita mohon kepada dia. So, keseluruhan ayat ini nak bagi tahu bahawa apa sahaja hambatan yang ada, apa sahaja permasalahan yang kita ada jalan penyelesaian dia. Tuhan bagi jalan penyelesaian dia. Cuma kita kena usaha, kita kena cari, kita kena doa dan kita kena minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baik. Yang
menjadi persoalannya ialah sekadar mana kita meyakini. Kadang-kadang kita ni yakin benda lain lebih daripada yakin apa yang Tuhan cakap. Itu isu dia. Okay, kadang-kadang ketakutan yang kita ada ni lebih apa orang kata lebih kepada benda lain. Okey, berbanding kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Okey, itu yang pertama. Okey, sebelum ayah long masuk kepada hambatan ni, nak ceritakan bahawa apa saja kalau sekarang ni kita ada masalah, kalau sekarang ni kita ada isu diri kita, keluarga kita, pelajaran kita, pekerjaan kita, tak kisahlah apa-apa sahaja pun yang ada, dia ada jalan penyelesaian dia dan Tuhan janji akan memudahkan untuk kita keluar daripada kepompong masalah yang kita ada. Okey. Hello. Hai. Yes. Hello. Yes. Okay. Salah. Baik. Itu yang pertama. 5 minit. Sekejap je. Papa bagi 5 minit je. Mana tangan aku? 5 tak minit apa. je. Okay? Jam tengah pun tak apa. Baik. Itu yang pertama. Okey, itu yang pertama. Okey, yang pertama maknanya yakinlah kepada ayat Tuhan, yakinlah kepada ayat Allah bahawa apa-apa sahaja masalah yang ada dalam diri kita, hambatan yang ada dalam diri kita ini, pasti ada jalan keluar dia. Okey? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan hambatan diri? Siapa boleh bagi tahu Ayah Long apa maksud hambatan diri ni? Apa yang dia faham yang dimaksudkan dengan hambatan diri? Imah terus tutup. Kalau nak tanyalah tu. Okey. Siapa nak share? Sebab Ayah Long tak nak sesi ni dia jadi tazkirah one way tau. Dia jadi tak best. Kita nak two way communication lah. Dia jadi seronok. Okey. Siapa yang boleh share kat sini yang dia faham bila kata hambatan diri ni, apa yang dia maksud dengan hambatan diri? Kak Imah, lama tak dengar Kak Imah cakap? Hambatan. Alah, tak sempat nak Google lah Long. Tak apa, aku cakap je apa-apa. Okey. Hambatan diri ni macam apa? Kita ni hamba Allah lah. Okey. Diri kita ni. Okey. Baik, terima kasih. Okey, nak dengar Ustaz Zabi pula. Ustaz Zabi. Apa yang Ustazah faham tentang hambatan diri ni? Sebab nanti nak tengok kefahaman tu. Dengar ke suara saya? Dengar Ustazah. Ada sesuatu macam menghambat kita untuk lakukan sesuatu. Kita macam terikat tau. Macam tu kot. Contoh. Alamak, bagi adik-adik lah pula. Cikgu dah Syarik. Kita nak ingat imam kita pula. Syarik. Apa Syarik faham? Ke dia pergi dah? Okey, apa Syarik faham tentang hambatan diri? Yang lain jangan larikan diri ya. Macam bukan paksa, kita macam push untuk diri kita ni biar exit, go beyond. Maksudnya kita boleh buat lagi sebenarnya. Bukannya kita duduk kat tu je. Okey, good. Baik, terima kasih. Baik, hambatan diri ni nak cerita pada yang paling mudah ialah tak boleh move on. Hambatan diri ni bahasa mudah nak faham ialah tak boleh move on. Okey, maksudnya kita masih berada dalam satu keadaan yang kita rasa diri kita ni masih terikat lagi. Kita rasa bahawa diri kita ni dia belenggu lagi. Kita ada rantai-rantai yang mana rantai-rantai ni dia mengikat kita, membuatkan kita tak boleh nak bergerak. Kita tak boleh cari arah mana yang kita nak pergi. Ini dimaksudkan dengan hambatan diri. Hambatan diri ni ialah perkara-perkara yang maknanya seolah-olah kaki kita ni diikat dengan rantai yang kuat. Okey? Badan kita ni diikat dengan rantai yang mana kita tak boleh nak bergerak. Kita rasa bahawa kita stuck. Kita rasa bahawa alamak, aku dah tak ada apa-apa dah. Aku dah tak boleh pergi dah. Takat ini saja aku. Okey? Tapi kita ingat tadi dalam surah An-Syirah Allah kata bahawa setiap perkara ada jalan penyelesaian dia. Okey? So nak kena faham. Okey? Maksudnya hambatan diri ialah apa-apa sahaja emosi kita, keadaan kita, persekitaran kita, yang mana persekitaran itu mengikatkan kita tak boleh nak bergerak. Contoh kita rasa bahawa aku demam bila aku demam aku rasa aku dah tak boleh dah. Aku tidur je lah. Sedangkan bahawa kita boleh bergerak, kita boleh jalan, kita boleh buat exercise contoh kan. Kalau kita rasa bahawa contoh kita putus tunang contohnya, kita rasa kan dah tak ada apa-apa dah. Okey
Surrender. Okey, maknanya itulah dimaksud dengan hambatan-hambatan yang wujud. Tak kisahlah apa sahaja, pelajaran ke, perhubungan ke, keuangan ke, atau apa-apa sahaja yang mana selagi mana dia menjadikan kita tidak boleh move on, tidak boleh bergerak, itulah yang dimaksudkan dengan hambatan diri. Itu maksud hambatan diri. Okey, faham ke faham? Faham. Faham, cikgu. Okey. Faham, Itu faham. maksud hambatan diri. Okey. Maksudnya diri yang benda yang menghalang kita berjaya untuk berjaya. Long. Yes, salah satu. Bukan saya berjaya, tetapi bila mana kita rasa bahawa kita berada pada takut yang konsisten, itu maksudnya itu juga adalah hambatan. Maksudnya kita pada satu level saja, kita tak boleh push diri kita untuk pergi lebih jauh. Salah satunya ialah macam yang Kak Alia cakap tadi. Okey, itu salah satu dia. Dia hambatan ini, dia bukanlah satu negative energy. Okey, tetapi dia juga kita rasa bahawa cukuplah. Kita rasa cukuplah apa yang aku ada ni. Itu juga merupakan hambatan diri. Yang mana dia melingkungi kita, membuatkan kita rasa cukup. Macam gitu. Okey? Okey, faham Itu maksud hambatan diri. Apa-apa sahaja yang mengikat diri kita. So maksudnya di sini kita kena bebaskan diri kita. Okay, sebab kita lahir ini secara bebas. Tapi bila dalam kehidupan kita, dia ada banyak perkara-perkara persekitaran kita yang mana persekitaran ini yang mengikat ni. Kita ada kekangan dengan keluarga kita, kita ada kekangan dengan adik-beradik kita, kita ada kekangan dengan kawan kita, kita ada kekangan dengan suami kita, dengan isteri kita atau apa sahaja, dan benda ini yang mengikat kita untuk kita tidak boleh pergi jauh. Sedangkan sebenarnya semua benda-benda ini ianya adalah secebis daripada kehidupan. Sedangkan kehidupan kita yang sebenarnya ialah dengan Allah Ta'ala. Itu dia yang dikatakan dengan mardatillah. Maksudnya kita nak pergi lebih jauh lagi kat situ. Kita nak bebaskan diri kita daripada benda-benda yang mengikat badan kita ni. Okay? Kita nak cuba bebaskan diri kita. Okay, boleh Boleh faham cakap tu Boleh. Berat sangat tajuk aku ni. Boleh. Boleh. Okay, Kami terpana. Ustazah Diana respon ni. Baik. So, kita nak pergi seterusnya. Aku dah bersila dah ni. Okay. Okay, harap tak formal Okay, anak-anak semua Okay, harap tak formal. Baik. So, Alun jangan garang sangat. Jangan garang sangat. Memang kena garang ustaz ni. Baik, sekarang kita dah jelas tadi. Pertama sekali, Ayah nak recap. Pertama ialah kita kena yakin dengan ayat Tuhan bahawa apa sahaja perkara yang datang dalam diri kita, maknanya ada jalan penyelesaian. Jangan kita stuck dalam persekitaran yang ataupun masalah yang wujud dalam diri kita. Din, apa khabar Din? Sihat? Rindu Din. Okay, baik. So itu yang pertama. Dan yang kedua ialah kita kena faham bahawa hambatan ini ialah apa sahaja yang mengikat kita, mengikat badan kita, mengikat kaki kita, membuatkan kita tak boleh nak bergerak untuk buat apa-apa sahaja. Okay? Contohnya kita jadikan COVID ni adalah sebagai satu alasan untuk kita tak boleh nak bergerak, untuk kita tidak boleh bekerja, untuk kita tak boleh buat apa sahaja, belajar dan sebagainya. Okay? Ini benda-benda yang mengikat. Okay? Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua. Yang ketiga ialah kita kena faham bahawa tentang unsur diri kita. Apa yang ada dalam unsur diri kita. Sebenarnya nak cuba pakai, sekejap Alun nak cuba pakai whiteboard. Aku tak pernah pakai tapi nak try. Boleh Abang nak tulis. Nampak? Boleh. Nampak. Boleh, nampak. Okey, bagusnya anak-anak murid aku ni. Nampak putih je, tak nampak apa pun. Belum Okey. boleh. Nama apa whiteboard? Alamak. Okey, macam mana padam ni? Pakai pemadam Long. Data. Erase, delete. Apa tu? Ada conteng. Okey. Baru nak belajar minta maaf Oh, boleh pun. Okey. Baik, unsur diri kita. Okey, unsur diri kita ada pertama sekali ialah A, J dan R. Okey, ini tiga unsur yang ada dalam diri kita. Apa A ni? Okey, A ni ialah akal. Okey, ini A adalah akal. Ini unsur yang ada pada diri manusia.
Yang kedua ialah unsur yang ada pada diri manusia ialah jasad. Yang ketiga ialah roh. Baik. So, Ayah Long nak tanya, antara akal, jasad dan roh ini, yang mana satu diri kita? Siapa tahu? Semuanya. Semuanya. Semua ada. Semua ada. Baik. Sebenarnya diri kita adalah pada roh. Kenapa pada roh? Sebab roh kita ni telah ada di Lauh Mahfuz sejak awal-awal lagi. Jasad kita tak wujud lagi, akal tidak wujud lagi, tapi roh kita ini telah ada di pembendaharaan Allah Ta'ala. So bila Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Okey, bila ibu dan ayah kita bersama dan lahirlah kita, masa tersebut dia tidak akan kurang 1 detik dan tidak akan bertambah 1 detik. Bila kita kata lahirnya saya pada 11 hari bulan 8, maka tarikh tersebut maka saya lahir. Maka dia adalah roh. Kenapa? Sebab bila kita mati, kita bawa akal tak? Tak. Kita tidak guna akal kita untuk jawab dalam kubur. Kita bawa jasad tak bila kita mati? Tak. Jasad kita akan hancur. Okey? Maknanya kita bawa apa? Yang bawa kita bawa ada roh kita. Ini kita nak kena faham. Okey? So, akal, jasad dan roh. So, roh ni lah nak kena jaga betul-betul. Roh ni lah kita nak kena pastikan kita hadam betul-betul tentang roh ini. Okey? So, kena jelas Okey, baik. Ayah nak bagi tahu akal ini ialah otak kita lah, cara kita fikir dan sebagainya, fikiran kita. Jasad ini adalah tubuh badan kita. Aku dah klik kabut dah tadi punya ni. Dan roh ini adalah nyawa kita. Okey? Baik, ini tentang komponen ataupun unsur-unsur yang ada dalam diri kita. Kita tengok pula mana yang mengawal diri kita. Macam mana nak pergi next ni Okey, apa yang mengawal kita? Sorry lah ya. Okey, apa yang mengawal diri kita, yang mempengaruhi diri kita? Yang mempengaruhi diri kita, dia berkaitan dengan tadi. Yang pertama ialah IQ. Yang kedua ialah EQ. Yang ketiga ialah SQ. Okey, baik. Ini yang mempengaruhi kita, tindak tanduk kita, harian kita. Baik, siapa yang faham apa maksud IQ? Amir faham maksud IQ tak? Kongsi sikit dengan Long. Tak ada ke budak ni? Semua dah tutup dah. Takutlah aku tu. Intellectual. Okey. Ziana. EQ apa EQ? Emotion. SQ, Dan, SQ. Yelah, lemari jawapan lah. Spiritual. Okay, Spiritual. Yes, okay. Payah no cikgu nak mengajar. Baik, IQ apa yang dimaksudkan dengan ialah pemikiran dan intelektual kita. Okay, kita berfikir, kita menggunakan otak, menggunakan akal. Ini adalah IQ, tahap IQ kita. Okay, itu yang pertama. Yang mengawal kita, pertama ialah IQ kita. Tindakan kita berdasarkan apa yang kita fikirkan. Baik, yang kedua yang mengawal kita ialah EQ. EQ ini iaitu emotion quotient. Maksudnya adalah emosi kita. Kalau IQ tadi, ia berkaitan dengan pemikiran intelektual dan juga kemampuan kita berfikir. Okay? Dan EQ ni ialah bagaimana kita menilai, kita mengatur dan menerima perasaan dan emosi-emosi ini. Okay? Emosi-emosi dalam diri kita. Bagaimana cara untuk kita terima benda-benda tersebut. Okay? Itu adalah EQ. Okay, EQ ini dia contoh untuk kita bersosial dan sebagainya. So ini dimaksud dengan emotion. Okay, yang ketiga ialah spiritual. Spiritual ni adalah nilai yang paling deep, nilai yang paling dalam sekali. Okay, dan nilai inilah yang akan drive through kita untuk jadi manusia yang lebih bagus. Okay, sebab kalau kita IQ bagus pun, okay, hebat pun, cerdas, genius pun, tetapi kalaulah spiritualnya bermasalah, he is gone.
tak ada apa-apa. Walaupun emosionnya bagus, okay? Dia bersosial bagus, dia seorang kaunselor, dapat memberi nasihat pada orang, dia boleh memahami orang lain. Tetapi kalau jauh di sudut spiritualnya adalah rendah, maka dia juga akan gone. Dia tidak ada nilai-nilai pada diri dia untuk yang akan datang. Okay? Jadi nak bagi tahu antara IQ, EQ dan SQ ni, so SQ semuanya perlu. Semuanya perlu. Kecerdasan intelektual itu perlu, kecerdasan emosi itu perlu, kecerdasan spiritual kerohanian itu juga adalah perlu. Okay? So beza tiga-tiga ni ialah pertama adalah dari segi pemikiran, akal, yang kedua adalah emosi, yang ketiga ialah deep kat dalam ini. Okay? Kerohanian kita, ketakwaan kita, kepercayaan kita, bagaimana kita menerima. Okay? Menerima. So, itu yang dimaksudkan dengan SQ. Okay? Baik. Kalau kita tengok pada graf macam ni iceberg dia macam ni, iceberg. Okay? Kedudukan ni iceberg Okay? Ini adalah IQ. Iceberg ni dekat atas ni kita nampak. Ini adalah IQ. Kita boleh nampak dia tu. Okay, kita boleh nampak, kita boleh nilai dia, cara dia berfikir dan sebagainya. Tetapi yang kita tak nampak iceberg kat bawah ni, ini adalah EQ dia dan juga SQ dia. Dia sangat dalam. Okay, dia sangat dalam. Dia masuk dalam ke bawah. Okay, dia luas. Dan bahagian atas ini kita namakan sebagai minda sedar. Atas ni kita namakan sebagai minda sedar. Ataupun kita namakan dia sebagai conscious mind. Kita buat benda tu secara sedar, kita faham. Okay? Dan ini yang dinamakan kita gunakan otak kiri kita ni. Banyak kita guna otak kiri kita. Okay? Itu adalah bahagian atas, iaitu minda sedar. Okay? Bahagian bawah ini adalah dinamakan sebagai subconscious mind ataupun minda separa sedar. Minda separa sedar. Okay? Dan ini kita gunakan otak kiri kita. Otak kanan kita. Okay, subconscious mind. Okay, ini perbezaan dia. Cara untuk kita lihat, okay, pemikiran kita. Okay, pertama adalah IQ. IQ adalah dia bahagian atas, sedar. Kita buat sesuatu dalam keadaan kita sedar. Okay, EQ dan SQ adalah minda separuh sedar. Okay, baik. Apa maksud minda sedar dan minda separuh sedar? Minda sedar ni macam kita buat sesuatu lah, mana kita sedar kita buat, ada akibat dan sebagainya. Minda separuh sedar ini adalah perkara-perkara yang kita buat secara kita tidak sedar. Contohnya aliran darah dalam badan kita. Itu adalah subconscious mind. Okay? Yang kita tak boleh kawal. Benda-benda yang kita tak boleh kawal itu adalah minda separuh sedar ataupun dinamakan sebagai subconscious mind. Okay? Okay, faham setakat tu Faham ke? Faham. Faham cikgu. Okay, good. Seterusnya, cikgu nak pergi terus seterusnya. Nak cepat habis ni. Okay, seterusnya. Baik, bagaimana pengaruh ini berlaku dalam diri kita? Okay. Kenapa tak keluar? Okay, baik. Setiap tindakan kita disebabkan kita ada energi. Kenapa? Oi. Oi. Bolehlah. Maaf cikgu First time tu Alam guna ni whiteboard. Okey, baik. Energi. Baik. Kehidupan apa-apa saja yang ada sekitar kita ni dia ada energi. Dia ada atom-atom. Kalau kita tengok kalau Ayah Long pegang apa tumbler ni atau apa saja, kita tengok laptop kita, semua ada energi sebab ada atom. Atom ni dia bergerak dan menghasilkan energi. Okey, kita faham Baik, energi ini, energi yang ada dalam kita ni, dalam diri kita ni, okey, dia akan mempengaruhi tindakan. Sebab energi ni dia ada dua. Satu energi yang dihasilkan dalam keadaan negatif dan satu dalam keadaan yang positif. Okey? Baik, ini dia punya energi dia. Baik, so bila ada energi ini, dia akan pergi kepada thought ataupun cara kita fikir. TOU,
GHC thought. Kita fikir, kan? Energi ini menggerakkan pemikiran kita. Okey, energi yang ada ini menggerakkan pemikiran kita. Dan pemikiran ini dia akan drive through kita untuk kita action. Dan setiap action ini akan ada result. Okey, baik, Ayala nak ulang Kita ada energi. Energi ni maknanya bukan energi ni kita bersukan dan sebagainya, tak. Okey, maksudnya energi dalam diri kita ni yang membuatkan kita akan buat sesuatu. Okey, kita akan berfikir dan daripada apa yang kita fikir ni kita akan action, kita akan bertindak. Okey, contoh kita rasa bahawa aku perlu buat benda ni, aku tak perlu buat benda ni. Okey, maksud kita akan bertindak dan akan ada result. Dia macam kalau kita kata kita ada sebuah kereta, okey, kita ada kereta. Kereta ni diri kita. Bila kereta ni bergerak, dia adalah ada energi. Okey, dan bila dia bergerak, okey, perjalanan atau destinasi dia ni adalah action kita. Kita fikir, okey, kat sini ada pokok. Okey, bila ada pokok, kita fikir aku kena elak daripada pokok ni dan kita akan selamat. Resultnya kita akan selamat. Okey, tapi kalau kita rasa aku boleh langgar pokok ni, aku kuat, kita langgar. Bila kita langgar, kereta kita akan musnah. Maka resultnya adalah result yang fail. Okey, ini maksudnya, okey, energi ini. Okey, so energi ini ada positif, ada negatif dan mempengaruhi pemikiran kita, tindakan kita dan akhirnya akan menjadi result. Okey, baik. Seterusnya, apa sebenarnya? Ini nak pergi kepada bagaimana berlaku hambatan. Okey, bagaimana berlaku hambatan. Baik, akar permasalahan. Akar masalah. Setiap masalah dia ada akar dia. Okey, baik. So sebenarnya dalam diri kita ni, kalau Ayala boleh buat meter, dia ada 2 meter. Okey, satu ini dinamakan sebagai nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua ialah ikhlas. So dalam tindakan kita, sama ada kita dikawal oleh nafsu ini ataupun kita dikawal oleh perasaan ikhlas ini. Apa-apa saja, bila kita nak buat sesuatu tindakan, kita kena pastikan bahawa kita ni dikawal oleh nafsu ataupun dikawal oleh rasa ikhlas. Okey, apa nafsu ni? Nafsu ni kita rasa tak cukup, kita rasa letih, kita rasa marah, kita rasa cemas, kita rasa ketakutan dan inilah hambatan. Ini yang membuatkan hambatan kita rasa. Okey, inilah hambatan-hambatan yang wujud disebabkan oleh nafsu. Dan ikhlas ini adalah bila kita rasa syukur. Apa sahaja yang datang kita rasa syukur, kita rasa cukup. Kita rasa bahagia. Walaupun kita tak ada duit tapi kita rasa bahagia, kita rasa cukup. Ini yang dimaksudkan dengan ikhlas. Okey? Baik. Bila kita kata ikhlas ni bila kita nak tafsirkan ada satu perumpamaan. Dia seperti seekor sebut hitam yang berada di atas batu hitam yang berada dalam gua yang gelap gelita. Okey? So dia tidak boleh diukur. Dia tidak boleh diukur. Okey? Akan tetapi kita perlu sampai ke situ supaya kita bebas. Di sini yang kita akan rasa bebas. Kita rasa kita tidak dibelenggu lagi bila kita ada perasaan semua benda-benda ini. Tetapi selagi mana kita ada semua benda-benda ini dalam hidup kita, selagi itulah kita akan rasa diri kita dihambat dan kaki kita diikat dan kita tidak boleh bergerak. Okey? Sebab apa? Sebab nafsu ini yang mempengaruhi diri kita. Okey? So, kita kena belajar untuk kawal. Kita kena belajar untuk rasa cukup. Kita kena rasa untuk ikhlaskan apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita. Okey. Baik. Bagaimana untuk kita damaikan perasaan? Okey, kalau kita ada masalah, macam mana kita nak damaikan? Okey. Baik. Apa sahaja akar permasalahan yang wujud? Ada 3 benda yang kita kena buat. Yang pertama ialah kita kena belajar untuk terima.
Kalau hari ini COVID datang dalam kehidupan kita, kita tak boleh nak against, kita tak boleh nak lawan. Sebab itu memang Tuhan dah bagi dah. So belajar untuk terima. Kalau sekarang kita rasa bahawa kita susah belajar online, kita kena belajar untuk terima. Itulah keadaan kita sekarang. Kalau kita rasa sekarang ni kita ada masalah dengan hubungan dengan orang lain, so belajar untuk terima semua perkara-perkara tersebut. Selagi mana acceptance ataupun terima ini kita tidak wujud dalam diri kita, selagi itulah kita tak boleh nak move on. Sebab apa? Kita masih lagi menafikan apa yang berlaku dalam hidup kita. Bila ada penafian, maksudnya kita tidak redha lah apa yang Tuhan bagi dekat kita. Maknanya kita tak boleh accept. Okey? Maknanya apa saja masalah sekarang ini, terima dulu. Jangan komplain terus. Ada masalah, jangan komplain terus. Belajar untuk terima dahulu. Okey, belajar untuk terima dahulu. Okey, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bila kita terima, belajar untuk lepaskan. Lepaskan ni maksudnya apa? Release. Ada orang, dia boleh terima tapi dia tidak boleh forget. Dia tidak boleh lupakan kisah-kisah silam. Sebab itu, bila dia tidak boleh lupakan, dia tidak boleh lepaskan apa-apa sahaja yang berlaku sebelum itu, maka himpitan-himpitan itu masih akan ada wujud dalam diri dia. Dia masih tak boleh nak move on. Sebab apa? Masih ada lagi benda-benda yang dia tidak boleh nak lepaskan. Di hujung hati dia, di hujung perasaan dia masih ada walaupun sedikit perasaan-perasaan itu. Okey, sebab itu dia rasa tidak bahagia, dia rasa tidak boleh bergerak, dia rasa tidak mampu. Sebab apa? Masih wujud lagi benda-benda yang tidak boleh lepaskan. Okey, dia macam kita pegang belon tu, kita tidak gunting belon untuk dia terbang. Kita masih berpegang pada itu. Kita ada load kat situ. Okey. Dan yang ketiga ialah kita kena selami. Okey, baik. So, terima ni maksudnya kita kena pasrah lah. Lepaskan ni kita kena redha. Dan selami ni kita kena muhasabah balik. Okey, so bagaimana cara untuk kita mendamaikan perasaan kita? Ada 3 benda. Okey, kalau sekarang ni adik-adik Ayah Long, anak-anak Ayah Long rasa diri kita terhimpit, kita rasa kita tidak boleh bergerak, kita rasa kita ada masalah apa-apa saja dalam kehidupan kita. Pertama sekali lah belajar untuk terima. Belajar untuk terima. Okey. Beritahu pada diri, ya Allah aku terima, aku ikhlaskan diri aku. Okey. Yang kedua ialah lepaskan. Lepaskan maksudnya kita forget. Kita forget. Okey. Terima ni kalau dalam hubungan ni maksudnya kita forgive lah. Kita forgive. Okey, kita maafkan dia dan kita lepaskan. Okey. Bagaimana cara nak lepaskan ni? Okey, bagaimana nak ikhlas ialah kita cuba lepaskan hal-hal yang kita rasa sayang. Bila benda yang kita sayang kita boleh lepaskan, maknanya kita telah sampai satu tahap yang kita redha. Tapi kalaulah perasaan kita ni masih dihimpit, masih ada lagi, kita tak berani nak lepaskan. Contoh kucing kita sakit kan, tiba-tiba meninggal contoh, kita rasa ya Allah sedih sangat. Maknanya kita tak boleh lepaskan lagi. Selagi mana tak boleh lepaskan perasaan itu, selagi itulah dia membelenggu diri kita. Selagi itulah kita tak boleh move on, asyik sedih, asyik menangis. Okay, bila bangun saja berfikir. Sebab apa? Sebab kita tidak berjaya untuk lepaskan lagi perasaan-perasaan lama kita. Okay? Dan yang ketiga ialah kita kena muhasabah balik lah. Lihat balik. Okay? Muhasabah ini, kalau nak muhasabah, jangan melihat kepada kesilapan dan kesalahan orang lain. Ramai orang bila dia muhasabah ni dia lebih nampak kepada kesilapan orang lain. Ini salah lah. Itu kita masih belum lagi lepaskan. Tapi muhasabah yang bagus ialah melihat bagaimana aku nak tingkatkan lagi diri aku. Macam mana untuk aku buat penambahbaikan lagi untuk diri aku. Okay, so ada 3 perkara anak-anak semua yang kita kena buat untuk kita damaikan perasaan kita. Okay, yang pertama ialah kita terima. Apa saja masalah. Kalau tak kisahlah masalah apa sekarang, kita pun tak boleh nak spesifikkan kan. Apa saja kita terima. Kita terima sahaja. Kalau sekarang ni kita rasa kita kesempitan keuangan, kita terima dulu dan kita lepaskan. Okey, kita
Kita lepaskan perasaan-perasaan itu dan kita selami apa benda yang patut aku buat sebenarnya. Okey? Dan ini akan menambah baik diri kita untuk kita keluar diri kita daripada hambatan-hambatan yang wujud dalam diri kita. Okey. Okey ke okey? Okey. Kak Imah tu makin mundur ke bawah tu kejap lagi aku rasa bawah meja tu. Okey. Baik. Ini mungkin ramai orang tak pernah dengar lagi Okey. Bagaimana nak ubah cara fikir? Macam mana nak ubah cara fikir? Belasah je lah. Okey. Selalu bila ubah cara fikir kita kata positive thinking, betul tak? Betul. Setuju tak dengan Ayalong? Tak. Tak setuju. Okey. Orang kata ubah cara fikir kita kena positif, betul? Okey, ada satu lagi yang jarang orang orang sebut ialah positive feeling. Pernah dengar tak? Nak ubah cara fikir guna positive feeling. Apa beza dia? Imah, apa beza positive thinking dengan positive feeling? Apa kesan dia? Ramai orang kata bila pergi program motivasi, berfikiranlah secara positif. Orang tak kata berperasaanlah positif. Betul tak? Betul kan? Betul. Kenapa? Baik. Bila positive thinking ni maksudnya kita fikir kita dapat. Betul? Kita fikir kita dapat. Maka akhirnya kita akan rasa, wah aku hebat. Dan akhirnya kita masih rasa tidak cukup. Ini fitrah manusia. Okay? So, kita fikir kita akan dapat. Kita buat, yes, aku fikir aku boleh buat, aku boleh buat, aku boleh buat. Maka kita dapat buat. Maka akan ada wujud perasaan, yes, aku bagus, aku hebat. Yes, betul, aku hebat. Tetapi, perasaan manusia ini dia tidak akan pernah rasa kecukupan. Baik, apa perbezaan dengan positive feeling? Positive feeling ni ialah kita rasa saat bila kita dapat, kita rasa dapat RM5. Oh alhamdulillah, syukur dapat RM5. Aku dah usaha dah. Alhamdulillah. Maka bila kita rasa ini akan ada rasa syukur. Akan wujud rasa syukur. Dan bila wujud rasa syukur, akan adalah rasa cukup. Nampak tak perbezaan dia? Hello, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. Baik. Bila kita kata positive thinking, betul lah. Ayalong tak menafikan tentang positive thinking. Tak menafikan. Betul. Fikir positif. Okey? Apa yang kita fikir, kita akan dapat. Okey? Kau fikirkan kau boleh. Okey? Akhirnya, biasanya ialah kita akan rasa diri kita bagus. Kita rasa diri kita hebat. Dan sifat manusia ialah dia tidak akan rasa cukup. Okey? Tapi bila kita berperasaan positif, kita rasai benda tersebut. Oh cukuplah. Okey, kalau hari ini aku dapat RM5 cukuplah. Dapat RM10 pun cukuplah. Okey, maka kita akan rasa syukur. Bukan maknanya kita buat sikit-sikit. Kita buat betul-betul dan kita rasai apa yang kita buat. Okey? Dan akhirnya kita akan rasa syukur dan kita akan rasa cukup. Okey. Baik. Itu cara kita nak ubah cara fikir. Okey. Boleh semua? Boleh. Boleh Ayalong teruskan? Sikit lagi. Ya, sila. Last sekali. Last Ayalong sekali, nak share. alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, pandai dia. Okey. Baik. Ayalong nak share tentang satu kaedah bagaimana kita nak buat releasing. Bagaimana kita nak, ini adalah teknik. Okey, ini adalah teknik. Okey. Teknik ini dinamakan sebagai teknik SEFT. Siapa boleh dengar SEFT? SEFT, SEFT. Spiritual Emotion Freedom Technique. Okey, cara ini ialah cara gabungan antara
pemikiran spiritual dan juga nama apa tu yang acupuncture. Okey, baik. So kalau boleh kita akan cuba buat sama-sama. Okey, baik, dalam teknik step ni dia ada beberapa step dia. Okey, dia ada beberapa step dia. Ini adalah cara kita nak lepaskan hambatan. Tadi kita ada hambatan kita ada perasaan Abang Bob jangan tidur. Ya. Abang Bob jangan tidur. Okay. Kita ada perasaan takut. Kita kejap keluarkan soalan suruh dia jawab. Okey, kita ada perasaan tak cukup dan sebagainya. So bagaimana caranya untuk kita lepaskan benda-benda tersebut? Baik, pertama sekali ialah dalam teknik SET ni, kita kena kenal pasti apa masalah yang wujud dalam diri kita. Contoh, aku takutlah kepada cacing. Aku takutlah lipas. Contoh, kita kena pasti secara tepat. Otak kita ni, dia kena bagi secara spesifik. Dia tak boleh, aku takutlah. Takut apa? Okey, aku risaulah. Risau apa? Aku sakitlah. Sakit apa? Okey, so pertama sekali ialah kenal pasti. Aku rasa sakit jiwa aku ni sebab perangai dia. Perangai dia selalu marah dekat aku. Itu kesakitan dia. Maksudnya kesakitannya ialah orang tu marah dekat dia. Siapa? Si Polan marah. Maksudnya dia fokus dengan lebih tepat apa akar masalah dia. Dia tidak pergi secara general. Itu yang pertama. Kenal pasti masalah ataupun hambatan yang wujud. Okey, itu yang pertama. Contoh. Baik, contoh Ayah Long takut kita bagi takut ular lah. Okey. Ni tak kisah, ini untuk fobia boleh. Untuk kita takut kepada contoh kita fobia apa-apa pun boleh. Kalau kita dari segi perasaan pun boleh, dari segi kesakitan pun boleh. Bukan maknanya kesakitan tu akan membuatkan kita sembuh, tetapi boleh sembuh dengan izin Tuhan. Okey? Baik. Kita kena yakin. Okey? Baik, ini adalah satu konsep dan prinsip doa juga. Okey? Baik. So bila kita kenal pasti masalah-masalah yang ada, ini kita letakkan skala. Contoh 1 hingga 10. Okey? Bila tengok saja ular ni, ketakutan dia sampai menggigil. Maksudnya sampai standard 10 dia punya takut dia. Takut dia sampai 10. Ataupun tengok sekadar macam geli. Okey, mungkin itu adalah tahap 5. Mana kita letak skala. Kalau kita sakit kepala. Okey, sakit kepala ni takat mana kita sakit kepala? Sakit kepala sampai berkerut lagi sampai tak boleh nak buat apa-apa. Itu mungkin 10. Tapi sakit kepala nyuk tapi masih boleh bertahan. Itu mungkin 5. Maknanya kita beri signal kepada otak kita, kita beri signal kepada fikiran kita setakat mana kita punya akar permasalahan itu. Okey? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak start buat. Okey, yang kedua ialah kita akan mula membuat yang dinamakan sebagai setup. Okey, kita akan buat setup. Setup ni maksudnya kita akan sebut. Okey, contoh. Okey, bila kita nak sebut ni, dia kena cari sore spot. Sore spot ni ialah pada mana bahagian-bahagian tubuh kita ni kita akan buat tapping ataupun kita akan buat tekanan. Contoh. Okey. Sore spot yang pertama ialah pada bahagian dada kita di sebelah kiri, bahagian jantung. Okey. So cara dia kita gerakkan mengikut arah lawan jam. Okey, kita gerakkan. Semua orang cuba ambil tangan, letakkan pada bahagian kiri, cuba tekan. So ada satu titik yang bila kita buat kita rasa macam pedih, kita rasa macam sakit. Bukan sakit tu sakit yang sebabnya kita putih ni tak. Tapi bila kita tekan tu dia rasa macam nyiri, dia rasa macam ni, rasa ni sikit. Okey? So kita tekan dekat situ. Ini adalah salah satu dinamakan sore spot. Okey? So bahagian dada sebelah kiri. So kita gerak mengikut arah lawan jam. Okey. Tu. Yang kedua ialah kita boleh gunakan tangan kita di sini. Kita boleh tapping macam ni. Ni pun boleh. Okey. Macam gini pun boleh. Macam gini pun boleh. Okey. Baik. So, bila kita akan mulakan dengan setup kita dengan ayat. Dia ada ayat. Okey. So, ayat dia mentera dia macam ni. Okey, contoh Okey. Ayat lu takut ular. Okey. So,
Kita tarik nafas, kita breathing, tarik nafas. Kita lepaskan. Bila kita lepaskan, kita rasakan bahawa kita lepaskan semua hambatan-hambatan yang ada dalam diri kita. Perasaan begitu. Kita tarik nafas. Kita lepaskan. Kita tarik nafas. Kita lepaskan. Kita tarik nafas. Kita lepaskan. Okey, kemudian kita mula untuk kita set up contoh okey. Okey, contoh Ayah Long akan cakap ya Allah, aku takut sangat tengok ular. Maknanya kita ceritakan apa akar permasalahan kita. Ya Allah, hari ini aku rasa sedih sangat ya Allah. Tiba-tiba Imah masuk online, dia tak cakap pun dengan aku. Contoh, apa saja perasaan-perasaan yang wujud kan? Ya Allah, semalam aku exam, aku rasa ya Allah macam tak boleh jawab ya Allah. Contoh kan? Ataupun ya Allah, esok aku nak pergi interview ni ya Allah, tapi aku rasa tak bersedia lagi ya Allah. Okey, maknanya kita terima, kita accept dulu perasaan-perasaan itu. Apa saja perasaan yang ada masa tersebut, apa saja hambatan yang ada masa tersebut, terima. Okey, kita terima. Okey? Perasaan tak sabar nak rentas negeri. Demo ada. Okey. Baik. So, kita pertama sekali ialah kita set up untuk kita lepaskan. Okey, contoh ya Allah, aku tengok ular ni ya Allah, aku rasa takut ya Allah. Geli ya Allah, mengemang bulu roma ya Allah, takut sangat. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah kita pasrahkan. Okey. Ya Allah, walaupun aku takut dengan ular ni ya Allah, aku pasrahkan ketakutan ini kepadamu ya Allah. Maknanya kita serahkan sebab semuanya datang dari Allah. Ketakutan datang daripada Allah. Kesakitan datang daripada Allah. Sebab perasaan datang daripada Allah. Maka serah pada siapa? Jangan serah pada manusia. Serahlah kepada dia. Maksudnya, kita cakaplah, okay, ya Allah, walaupun aku rasa takut, aku rasa letih. Tapi dia satu kan. Jangan cakap, ya Allah, hari ini aku letih, ya Allah. Aku takut ular, ya Allah. Hari ini aku. Bukan. Dia mesti fokus kepada satu perkara. Kan. Nanti otak kita dia blur, dia pening. Okay. Fokus kepada satu-satu. Kalau banyak hambatan, buat satu-satu. Jangan buat lamsam. Ya Allah, engkau tahu kot ya Allah. Ini bukan isu Tuhan tahu tak tahu. Tuhan itu memang maha mengetahui. Tetapi kita tahu tak? Tuhan tahu. Tuhan tahu masalah kita. Tapi kita jelas tak masalah kita. Ramai orang tak jelas. Rasa takut. Rasa sedih. Apa yang sedih? Tak jelas. Kalau kita sendiri tak jelas, so macam mana? Macam mana nak riliskan semua perasaan-perasaan tu? Makin garang nampak. Kan? Nak tekan tu, nak fahamkan. Okey? Bukan masalah ya Long, Tuhan memanglah Allah itu sifatnya sempurna. Allah itu sifatnya sempurna, sifatnya memiliki semua benda. Tetapi isunya engkau faham tak? Engkau jelas tak? Okey, itu yang penting. Okey, so bila kita sebut ini ialah kita nak firm diri kita. Kita nak firmkan diri kita supaya kita kena jelas. Okey, so ya ulang So bila kita tekan kat sini, ya Allah, walaupun aku rasa ya Allah hari ni rasa letih sangat ya Allah, tadi balik kena buat kerja, rasa penat sangat ya Allah. Okey, jadi kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Okey, aku pasrahkan ya Allah keletihan ini. Okey, kalau kesakitan, pasrahkan kesakitan ini padamu ya Allah. Okey, aku ikhlas, aku redha, aku pasrah. Okey, baik, itu perkataan-perkataan dia. So dia ada dua benda. Pertama sekali ialah kita acceptance, kita terima, kita nyatakan. Pertama kita nyatakan masalah kita terima dan kita pasrahkan. Okey, boleh Alia. Okey, baik. Okey, baik. So, pertama sekali ialah kita jelas dulu apa akar permasalahan. Yang kedua ialah kita terima. Yang ketiga ialah kita pasrahkan. Okey, Ayah ulang. Kalau contoh takut ular. Okey, ya Allah, aku takut sangat ya Allah melihat ular ni. Gambarkanlah kalau dalam perasaan kita nampak ular ni nampak ganas, aku rasa takut nanti kena patuk, takut cedera ya Allah, takut sangat ya Allah. Kemudian kita terima. Okey, aku terima
aku pasrahkan ketakutan ini kepadamu ya Allah. Aku ikhlas, aku redha, aku pasrah. Okey. Baik. Selepas itu yang pertama, iaitu kita set up kepada suara spot. Suara spot adalah bahagian dada kita belah kiri ataupun pada bahagian tangan kita. Seterusnya ialah kita buat tapping kepada titik-titik acupuncture yang ada dalam, dia banyak acupuncture ni, banyak, dia beratus. Okey. Tapi yang ni yang kita ambil beberapa. Yang pertama ialah kita ambil antara dua kening kita ni. Okey, semua pegang antara dua kening ni. Kita ketuk-ketuk dia. Kita ketuk-ketuk dia. Okey. Kalau kepala tu pun boleh juga. Kepala pun boleh juga. Kepala ni juga boleh buat suara. Suara spot pun boleh kat kepala juga. Okey. Baik. Antara titik-titik dia, okey, pertama ialah antara dua kening. Kita titik, kita cakaplah. Okey, aku ikhlas, aku redha, aku pasrah. Sebenarnya kita tengah nak spark kita punya aliran darah kita ni. Okey. Aku ikhlas, aku redha, aku pasrah. Dan kita boleh sebut. Okay, semakin hari aku rasa semakin ketakutan makin hilang. Okay. Dan kita bayangkan kalau ada ular tu, kita bayangkan ular tu depan kita, tak ada apa, nampak macam ular plastik je. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua ialah di hujung kening ni. Yang kedua adalah di hujung kening ni. So kita ketuk. Aku ikhlas, aku redha, aku pasrah. Ya Allah, aku ikhlas, aku redha, aku pasrah. Semakin hari aku rasa semakin tenang, semakin hari aku rasa semakin hebat, semakin hari ya Allah aku rasa semakin kita sebut benda-benda yang positif. Okey. Seterusnya ialah pada di bahagian bawah kelopak mata ni. Ni yang ketiga. Ketuk yang sama. Ketuk bukan sampai sakit, kita ketuk macam ni je. Ketuk bagi dia ada rasa. Okey. Okey, pertama, kedua, ketiga, keempat ialah di bawah hidung. Keempat di bawah hidung. Ketuk bawah hidung. Sambil ketuk ni, kita sebut benda-benda yang positif berkaitan dengan apa ketakutan yang kita ada. Kalau sakit, sebutlah. Okay, insya-Allah dengan izin Allah, aku rasa semakin sihat. Aku rasa semakin membaik. Aku rasa semakin bagus. Okey. Kemudian di bahagian bawah bibir ni, dekat dagu. Dekat bahagian dagu. Kemudian di bahagian dada. Di bahagian dada. Dan kemudian di bahagian bawah ni, dekat bahagian apa nama? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Tulang rusuk ni, sini. Okey, dan kita ulang sebanyak 3 kali. Okey, ayah ulang Yang pertama sekali ialah kita buat suara spot. Sini boleh, dia banyak sebenarnya. Sini boleh. Sini boleh. Dia banyak Okey, baik. So, ayah ulang Okey, pertama sekali kenal pasti akar permasalahan apa yang wujud secara spesifik, secara jelas. Apa benda? Masalah yang wujud dalam diri kita. Apa akar permasalahan yang ada? Okey, baik. Yang kedua ialah kita buat apa namanya set up. Okey, menggunakan kat kepala boleh, dekat sini pun boleh. Okey. Kemudian dekat bahagian dada bahagian kiri pun boleh. Kalau dada bahagian kiri ni kita buat mengikut arah lawan jam. Okey, dan kita sebut, dia kena sebut. Okey. Ya Allah, hari ini aku rasa letih sangat ya Allah, ya Allah hari ini aku rasa sakit sangat kepala aku ya Allah, rasa berdenyut ya Allah sampai tak boleh nak bangun, rasa letih sangat-sangat ya Allah. Okey. Kemudian aku menerima kesakitan ini ya Allah dan aku pasrahkan kesembuhan kepadamu ya Allah. Aku ikhlas, aku redha, aku pasrah. Buat dengan deep, buat dengan penuh yakin pada Allah, buat dengan penuh perasaan. Kalau rasa sakit, nampak nak menangis, so biarlah sampai menangis. Okey, biarlah kesakitan itu kita rasa, bukan. Tapi kalau kita buat hanya main-main, ya Allah, memang taklah. Okey, keyakinan sangat penting. Okey, keyakinan kita sangat penting. Okey, so kita set up dekat sini, itu okey. Set up dan kemudian kita buat tapping. So bila kita buat tapping ni, kita sebutlah benda-benda yang positif. Okey, pada antara kening. Okay, di hujung kening, di bawah ni, di bawah apa namanya kelopak mata, kemudian di bawah hidung, kemudian di dagu, kemudian di bahagian collar ni namakan sebagai collarbone collarbone ni kita panggil collarbone. Kemudian bahagian tulang rusuk ni dan boleh juga di bawah ketiak kita. Okey, di bawah ketiak kita. Okey, baik.
So apa namanya, itu adalah teknik ataupun cara. Boleh Google tengok SEFT, SEP. Dia daripada EFT. Kalau EFT ni ada daripada ramai orang barat gunakan EFT. Apa itu Emotion Freedom Technique. Okay. Tapi macam ayah lu, ayah belajar daripada guru daripada yang belajar di Indonesia. So diorang dah masukkan elemen-elemen apa namanya kerohanian, masukkan elemen-elemen itu apa namanya untuk lebih rasa dia punya ni dia. Okay. So insyaAllah rasanya sekadar itu saja sebenarnya nak kongsi pun. Baru 5 minit. Okay. So, harap-harap tak berat sangat bagi anak-anak. Dan yang dah tahu insyaAllah semoga macam Kak Yat mungkin dah tahu dan sebagainya kan. Kak Ziana yang dah biasa. Ima tak tahulah sempat ke tak dengan modul ni. Modul ni dah lama kita tak bawa sebenarnya. Okay. So semoga kita boleh refresh balik insyaAllah. Ayah Long dah amalkan benda ni dah lama lah Bila nak buat program ke apa memang Kak Long tahulah. Memang pagi-pagi dia tengok Long akan buatlah benda-benda macam ni dan sebagainya kan. Itu maksudnya ada benda-benda lah kita nak lepaskan dan sebagainya. Sebab ini adalah ilmu yang dikaji. Bukan suka-suka nak buat. Dia ada related antara satu dengan yang lain. Okay, satu dengan yang lain insyaAllah. Okay, so semoga perkongsian ini bermanfaat. Ailun nak recap balik daripada awal. Pertama sekali kita kena faham bahawa letakkan kepercayaan sungguh-sungguh bahawa apa-apa saja masalah yang wujud dalam diri kita tidak pernah sendiri. Sekurang-kurangnya kita ada Tuhan. Okay? Dan Tuhan telah berjanji akan memberi jalan-jalan untuk kita keluar dan dia suka untuk kita minta kepada dia. Okay? Letakkan, pasakkan sungguh-sungguh benda ni. Okay? Baca hari-hari surah Insyirah ni, baca hari-hari kan, baca hari-hari. Ayah Long ni sebenarnya bila COVID ni Ayah Long hilang mata pencarian, serius. Tak boleh buat program ni. Apa-apa buat tahu, semua orang pun faham. Memang kalau fikir logiknya 2 tahun tak ada job anak-anak, 2 tahun tak ada job. 2 tahun tak ada job. Tak ada job. Tapi keyakinan tu tinggi kan. Ada je tiba-tiba ada keluarga bagi duit, tiba-tiba dapat KWSP, tiba-tiba mudahkan dapat itu, dapat ini. Ni nak bagi tahu bahawa tapi masa tu kita fikir, ya Allah, aku tak ada job ni, macam mana ni, ya Allah, tenang. Okay, so apa kesudahannya kan? Memanglah kadang-kadang dalam kita nak drive through tu ada je lah masalah-masalah dan sebagainya. Tapi kita go through jugalah, kita go through sebab kita yakin dan baca, lazimkan hari-hari. Okay, baca surah Insyirah ni setiap pagi, setiap malam, baca, tak rugi. Tak akan rugi. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah kita faham bahawa apa itu hambatan. Hambatan ialah selagi mana kita terikat, kita rasa kita tidak boleh move on, kita rasa kita masih berada pada takut yang lama, kita rasa kita tak boleh nak bergerak ke depan, itu maksudnya hambatan-hambatan yang masih wujud dalam diri kita. Dan kita faham bahawa hambatan ini wujud daripada apa tadi tu? Sebab kita ada akal, kita ada jasad dan kita ada roh. Benda inilah ni yang menjadikan kita bermasalah. Dan kita dah tahu bahawa untuk kita keluar ialah cara kita fikir. So kita nak ubah sedikit, bukan think positif tapi feel positif. Bukannya kita fikir positif tapi berperasaan positif. Kenapa? Sebab bila kita berperasaan positif akan wujud rasa syukur, akan wujud rasa cukup. Okay? Tapi kalau kita fikir bahawa aku boleh, yes, kadang-kadang kita rasa kita bagus, kadang-kadang kita rasa kita hebat. So orang bagus, orang hebat ni selalunya dia tidak akan pernah rasa cukup. Okay? Okay, baik. So dan kita belajar bagaimana nak buat releasing. Cuba try, okay? Dan boleh siapa yang nak belajar yang tak faham lagi tentang SEP, boleh je apa namanya ni Papa Bob, ataupun boleh je kalau nak terus through Ayah Long, insya-Allah kita boleh guide anak-anak. Baik. SEP ni juga boleh dibuat secara jauh. Contoh apa namanya Kak Z kat sana sakit contoh. Okay. Kita boleh set up satu masa dan kita buat dinamakan sebagai surrogate. Surrogate ni masing-masing macam online lah, duduk kat rumah masing-masing pukul 8. Okey, Kak Zaina kata sakit kepala. Kita buat sama-sama. Kita sebutlah nama Kak Zaina, kat mana kesakitan dia dan kita buat benda tersebut. Sebab
otak kita ni dia ada gelombang. Itulah kuasa Tuhan. Dia ada gelombang dan gelombang itu dia akan sampai. Okey, macam orang baca mentera-mentera semua tu. Kak Itu Ziana, okey, datanglah padaku. datanglah. Lain Okey. macam tu. Kodok, pisang, InsyaAllah mangkuk. semoga sedikit bermanfaat kepada anak semua, insyaAllah. Ayah Long buka dululah kalau ada apa-apa yang nak tanya, okey, yang tak faham. Kalau Ayah Long tak boleh jawab, mungkin Papa boleh jawab. Kak Yat berjawab dan sebagainya, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, serahkan balik kepada moderator.